Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat bersama. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kitab ringkasan pada tajuk Al-Insat lil Khutbah, iaitu diam mendengarkan khutbah. Jadi diam mendengar khutbah ni dia termasuk salah satu disiplin utama bagi orang yang menunaikan salat Jumaat. Sebab khutbah ni dia merupakan gantilah kepada 2 rakaat salat itu. Jadi seseorang yang tidak jaga peraturan, khususnya tidak memberi tumpuan dari segi mendengar khutbah, sebenarnya dia menyebabkan jadi kurang kualiti salat. Salat Jumaat tu jadi kurang. Setengah-setengah ulama dan setengah-setengah mazhab, mereka tidak masukkan dalam jumlah untuk mencukupkan bilangan. Kalau sekiranya seorang itu mengabaikan khutbah itu, mana sangat pentinglah. Baik. Imam Syafi'i berkata, ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza qulta li sahibik ansit wal imam yakhtub, apabila engkau berkata kepada sahabatmu, diamlah dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka engkau sudah dikira sebagai lara. Sudah dikira sebagai lara. Padahalnya kita suruh diam tu dengan maksud supaya tidak mengganggu orang lain. Maknanya ketat sungguh tu disiplin tu. Kita buat teguran kepada orang lain dengan lafaz, ansit, diamlah. Dengan kata-kata itu ketika imam baca khutbah, itu pun sudah dikira sebagai lara. Sebab tu lebih baik isyarat dengan tangan begitu saja. Gitu tak apalah, kita tengok di sini seterusnya, sebab dia ada lagi riwayat-riwayat lain berkenaan. Baik. Jadi Imam Syafi'i kemukakan riwayat ini. Cuma dari sudut takhrij tu boleh lihat sendirilah di bawah tu, ni riwayat Muslim. Okey, Imam Syafi'i berkata, tak ingat tulis dia punya itu 705 lah ada ni. 7 diam mendengar khutbah tu, bawah tu berapa? 705. Sebab kalau catat Tanana ni, kalau kira 705 ni. 705. Berlaku khilaf pula di situ. Ni 706. Huraian Imam Syafi'i ni 706. Okey. Baik, Imam Syafi'i setelah dia kemukakan riwayat itu, ni kira komentar lah daripada Imam Syafi'i. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, apabila engkau berkata kepada sahabatmu diamlah sedangkan imam sedang berkhutbah pada hari Jumaat, maka engkau telah rugi. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, terjemahan itu, dari sudut terjemahan itulah. Kalau atas tu makna lara. Lara tu, jadi boleh ke tidak nak terjemah rugi tu, sebab kalau kita perhatikan teks asal dia ni, hujung tu sama je. Faqad larauta. Okey, ana bacalah. Hak 706 tu. Kata-kata Imam Syafi'i yang kedua di bawah bab ini. Ni teks asal dia lah. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza qulta li sahibik ansit wal imam yakhutub yaumal jum'ah faqad larauta. Sebab tadi tidak sebut yaumal jum'ah. Riwayat mula-mula Abu Hurairah juga. Tapi dalam riwayat yang kedua, tadi Muslim, dalam Muslim tak ada sebut yaumal jum'ah. Dalam riwayat Bukhari ada sebut yaumal jum'ah. Maknanya sama ya. Cumanya bezanya
Hatu saja beza. Jadi faqad laghauta sama saja. Jadi di sini dalam terjemahan disebut maka telah rugilah dia. Itu terjemahan mafhum Asal laghau ni makna lalai. Itu dikira lalai dalam bahasa Arab. Laghau ni makna lalai. Jadi sama ada kita nak terjemah faqad laghauta maka sesungguhnya engkau telah lalai ataupun engkau telah kalau sini kan disebut lara tadi tu terjemahan asal dia lah. Okey, baik. 707 Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Uthman bin Affan. Ni ana baca teks Arab dia lah supaya lebih itu lagi kita anna Uthman bin Affan kana yaqul fi khutbatihi qallama yada' dhalika idza khataba idza qama al-imam yakhutub yawm al-jum'ah fastami'u lahu wa ansitu fa inna lil munsib alladhi la yasma' min al-hazd مثل ما للسامع المنصت فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصف من تمام الصلاة ثم لا يكبر عثمان حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبروه أن قد استوت فيكبروا. Diriwayatkan daripada Uthman bin Affan, dia sering, ni acak kali bukan setiap kali, sering ni maknanya ada juga dia tidak kata. Dia sebut dalam khutbah dia, sering dia sebut dalam khutbah dia. Apabila imam telah naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah pada hari Jumaat, maka dengarlah dan diamlah. Itu peringatan daripada khatib. Ini Sayyidina Uthman dia buat begitu. Sebabnya zaman ni orang masuk Islam ni hak baru-baru ada sama. Orang hak terpelajar, hak tidak terpelajar. Jadi peringatan tu perlu disebut. Jadi Sayyidina Umar sebut, dengarlah wa ansitu fastami'u wa ansitu, dengarlah. Dia kalau bahasa Kelantan ni wa ansitu ni dia gini. Terjemah dia. Kalau kita tengok dalam fiqh Arab, ansitu fastami'u, dengarlah. Tu biasa. Ansitu ni Allah gitu. Tu makna orang panggil dia bahasa Kelantan. Dengar okey. Tak ada telinga. Maknanya lebih berat daripada dengarlah. Ansit ni diamlah tu makna Allah telinga. Wa idza quri'al Quran fastamilu wa ansitu. Dengar dan diam, tak bercakap. Kalau almarhum Tok Gumti Besar saya ingat dia kata sebenarnya kalau bahasa Kelantan Allah telinga. Dengar maknanya tumpuan sepenuhnya. Tumpuan sungguh tu. Itu maksud di sini. Apabila salat telah ditegakkan, maknanya hendak dilaksanakan. Mana berdiri dah nak semaya ni. Maka luruskanlah. Makna apabila telah dilakukan iqamah hendak salat dah, maka luruskanlah barisan saf kamu dan sejajarkanlah bahu kamu. Bahu ni maknanya kita samakan, bukan kata rapat. Sebab dia gini kalau kita tengok dalam dhabit, secara dhabit kriteria dia, mana kedudukan kaki tu dia tidak boleh terlalu masuk sangat ke dalam, tak boleh terlalu banyak sangat keluar. Kita kena adjust supaya kaki kita ni, buka kaki kita biar sama lebar dengan kepala bahu, dua bahu tu. Barulah selesa. Ni kalau kita buka terlalu luas menyebabkan jadi jarak tu jauh. Bila kita sujud, baru tu jadi ada ruang. Sekarang ni kita tengok ramai yang tak pandai nak rapatkan saf. Jadi tak erti jadi. Sebab apa? Sebab lama, 2 tahun lebih tu. Dia tidak lemah, je masalah jiwa tu. Jadi renggai. Taklih tu sebenarnya kena betul balik. Sebab tu bagi anda dalam konteks sekarang ni perlu kita ambil semula pendekatan yang dibawa oleh Sayyidina Uthman ibn Affan ini. Kena bagi peringatan. Betul kasaf, rapat kasaf. Silas. Cuba tengok di sini, tak habis lagi. Cuba tengok Sayyidina Uthman. Serius dia buat ni. Dah ni sebenarnya cara Nabi SAW lah. Sayyidina Umar kata, sejajarkan, mana betulkan. Pastikan maknanya kedudukan ni dekatlah. Memang tak rapat bahu ni. Tak boleh nak rapat bahu lah ke mana. Tapi kukuk mana bila kaki kita buka tu sudah molek dengan keluasan dua bahu kita, dia akan jadi sejajar lah. Tujuannya supaya tidak ada ruang tu. Jadi tujuan suruh buka kaki tu agak luas sikit supaya masa kita duduk solat tu kan dia tidak terlalu tertekan antara kita dengan jiran kita. Ni kita sebut yang ni dulu. Segi kenyataan ulama-ulama fiqh dalam konteks rapat kasah ni kadar dia macam mana. Baik. Kata Sayyidina Uthman lagi,
Kerana sesungguhnya saf yang lurus itu termasuk dalam kriteria tamamus salah, kesempurnaan salat. Dalam setengah riwayat itu termasuk dalam kriteria itu yang dimaksudkan iqamatus salah. Setengah riwayat sebut iqamah, setengah riwayat kata tamam. Sayyidina Uthman tidak memulai takbirnya kecuali setelah diberitahu oleh beberapa orang yang dia wakilkan untuk meluruskan sah. Bila sah telah lurus, barulah dia mula takbir. Malah Sayyidina Uthman ni dia ada wakil dia. Beberapa orang pergi betul sah, tengok sah. Siapa ke belakang? Maknanya bila diberi isyarat oleh wakil dia, kisah telah betul, baru dia Allahu Akbar. Siapa begitu Sayyidina Uthman? Bagaimana kena buat gitu semula dulu. Sebab bila dia bawa ke sejadah besar tu kan, dia nak sorang. Kalau orang pijak dia keling. Agak kahwin tepi pun besar juga. Jadi sedekah tu main-main nak tengok. Tu tak boleh lah, kena baiki semula lah tu. Sebab tu anak nak pijak ke mana pun. Kita tok kaki kan, dia senyap, tak kata apa dah. Kita bersangka baik, mana dia setuju lah tu. Sebab dulu memang kita rasa sebuah salah juga nak pijak. Mereka awal tu. Tapi nampaknya kau itu setengah tu lepak tu kat sejadah. Lepak dua. Jadi kecil apa tu? Takut jadi susah nak berapak sah dengan sebab sejadah tu. Jadi sebuah salah dah. Sebuah salah nak pijak. Jadi kukuk mana pun kalau kita tengok dalam banyak hadis ni, sikit saja sebut di sini. Makna betul sah ni, bayangkan Nabi kata sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamati salah atau fi riwayatin min tamamis salah. Mana diletak sebagai syarat sah, sempurna semaya itu sah tak ada kaitan. Sah tak ada kaitan. Ialah kalau dari sudut ulama fiqh, maksudnya kaki tu biar rapat. Rapat tu tidaklah menekan siapa rasa tidak selesa. Jirat tu tak boleh siapa gitu. Sehingga dalam kitab fiqh makna bila kita duduk kaki kita dia nampak gitulah. Kambing boleh lalu kot ni. Jangan pakai betih berapak tu berat benar. Kambing nak lalu tak boleh. Dia buka kan rapak sikit, mesti dia buka ni kambing boleh lalu. Tak apa dah. Bahkan kalau ada tak rapat, betapa asalkan maksud rapat ni maknanya jangan ada ruang. Jadi Nabi sebut takut syaitan ganggu. Dah tu bahasa kiasan saja. Syaitan ni dia masuk ke tubuh kita melalui saluran darah. Nak ayat di situ falsafah dia betul sah ni kalau kita faham molek, begitulah juga hati kita. Wahai kalau kita buat gitu dak, kalau ada nak marah sikit pun dia boleh hilang, itu hikmat rapat sah. Tekis sikit-sikit bos selisih pendapat dia boleh hilang dengan sah ya sebenarnya. Itu falsafah dia. Baik. Maknanya kalau kita tengok di sini mana serius sungguh Sayyidina Uthman ni, sehingga dia ada wakil dia, wakalahum. Dia mewakilkan mereka. Bila dapat isyarat daripada wakil dia kata sah telah betul, baru dia kata Allahu Akbar. Pak kita pun tak ada gitu. Seterusnya Imam Syafi'i berkata, saya menyukai semua orang yang menghadiri khutbah agar memperhatikan khutbah imam. Bukan sekadar dengar, dia tengok pada tu imam tu, memperhatikan. Itu lebih baik lagi. Dan dia tidak mengucapkan kata-kata sampailah imam selesai dari khutbah dia. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Itulah hak molek ya. Tak apalah kita baca dulu. Imam Syafi'i berkata lagi, apabila seseorang memberi salam kepada seseorang pada hari Jumaat, maka saya memandangnya makruh. Ni. Namun saya berpandangan agar sebahagian mereka menjawab salam tersebut, kerana menjawab salam hukumnya wajib. Hak ni lah, dulu saya pernah sebut ni. Misalnya kita dalam majlis, majlis gini, tak payah bagi salam, masuk slow-slow. Inilah. Sebab tu dalam fiqh Syafi'i, makna hak terbaik bila kita masuk dalam majlis ilmu, masuk dalam keadaan kalau boleh orang tak sedar masuk, seperti bawa kota, sepupu puyuh jalan ke seluruh masuk tu. Saya pernah sebut gitu pada ustazah lah. Selawat pun jangan diderah. Nah, hak mula-mula tu dia marah. Dia kata ajar yang mari duan tu. Dia tak tahu. Dia tak boleh ikut perasaan. Tak boleh ikut perasaan, kena ikut ilmu. Ni kalau banyak sangat selawat pun dengan kuat, itu bukan cara dia. Kalau ulama kita dia tidak begitu. Memang sebut dalam kitab fiqh Syafi'i. Kalau sini bab wisalah, pada wisalah tu besar kelebihan. Cuma bila wisalah tu walaupun makruh, tapi
Kena jawab lah dah risalah. Jawab tu lagu mana? Dalam hati. Takut terganggu majlis. Ni kalau 10 orang mari risalah, tak berhenti lah perkuliahan nak jawab tu. Itu hikmat dia ni. Begitu juga selawat. Sebab saya tengok lah ni sudah jakit dah style kecek sikit Allahumma salli ala Muhammad. Tak ingat pun Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan dalam kuliah-kuliah dalam TV pun ada dah jadi gitu kan. Jadi itu tak sihat tu. Ada sakit tu. Padahal selawat ni kalau dalam fiqh Syafi'i, kalau kita belajar, kalau dalam majlis gini kita deras sekali mula-mula, lepas tu dalam hati. Itu anjuran ulama. Anjuran ulama. Sebab apa? Sebab dia akan tetap tercapai maksud selawat dan tidak terganggu majlis ilmu tu. Orang duduk tengah halaqah Quran, duduk baca Quran, mari risalah. Nampak jahil tu. Ni Imam Syafi'i kata, makruh Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i berkata lagi, tidak mengapa bagi seseorang memberi salam dan menjawabnya ketika imam berkhutbah pada hari Jumaat. Cumanya hak ni kena faham lah. Ni kenyataan secara umum lah. Mana kalau kita tengok, mana risalah tu perlahan lah. Tetapi kena ingat, lama mana ulama kata tak payah risalah. Kita mari lewat. Tok imam duduk baca khutbah, tak payah risalah. Itu pendapat lebih kuat lagi. Kalau Imam Syafi'i cuba perhati di sini. Ni saya nak ambil teks asal dia. La ba'sa. La ba'sa ni tidak mengapa ni. Ulama hura maknanya tak berdosa. Bukan makna molek. La ba'sa an yusallima wa yurda alaihi salam wal imam yakhtub yaumal jumu'ah. Tak mengapa. Maknanya tak berdosa. Tapi apakah molek? Tak moleknya tak payah bagi salam pun. Baca doa masuk masjid tu cukup. Lepas tu terus duduk. Baik. Imam Syafi'i berkata lagi, apabila seorang bersin pada hari Jumaat, lalu seseorang mendoakannya, maka saya berharap bahawa hal itu tidak mengapa, kerana menjawab doa orang yang bersin adalah sunnah. Saya harap tak mengapa. Dia pun tak berani juga. Imam Syafi'i pun tak berani nak kata. No, ayatnya dia beginilah mudahnya. Kalau kita kena tengok keseluruhan. Mana kalau orang bersin, kita kata dalam hati lah. Ya rahamukumullah. Kata dalam hati. Tak payah dah. Apa ni? Sebab waktu ni waktu yang cukup penting untuk kita jaga. Supaya tak sewi tertinggal kata-kata imam tu. Sebab kita nak dapat markah paling maksimal semasa kita hadir untuk salat Jumaat. Sebab Jumaat, bila sebut Jumaat, dia sekali dengan khutbah tu. Apabila seseorang haus, maka tidak mengapa ia minum walaupun imam sedang berkhutbah. Tak apa ni. Ini tidak sampai peringkat mengganggu. Tidak berdosa. Maknanya kalau kita boleh urus supaya kita tidak buat perkara itu lebih baik. Sebab diguna la ba'sa. Baik, sebelum kita pergi pada tajuk seseorang yang tidak dengar khutbah, daripada hak ni, tajuk ni mana kesimpulan, satu kesimpulan besar yang kita boleh buat bahawa khutbah ini adalah satu juzuk yang sangat penting untuk orang yang pergi salat Jumaat, yang mana mengabaikan khutbah, tidak jaga khutbah, tidak dengar dengan betul-betul khutbah ni, dia boleh menjejaskan kualiti salat itu. Itu maksudnya. Sebab tu kalau kita perhatikan teks Arab lebih nyata lah, saya suka begini, saya tak suka begini. Itu sebab Nabi tidak sebut secara detail tentang ni. Cuma dia dalam riwayat. Dalam riwayat ni dia dalam riwayat Bukhari. Kayak Nabi sebut ada sahabat dia main dengan anak-anak batu Nabi kata man massal hasa faqad lara. Siapa duk main dengan batu-batu kecil ketika khutbah. Padahal mata dia tengok ke khatib, telinga pun dengar, dia tak kecek, cuma tangan. Duk main anak batu, tak kalau kita lah ni duk pusing peng di celah-celah jari tu tak misalnya tak. Nabi kata faqad man massal hasa faqad lara. Sesiapa duk main-main dengan batu-batu kecil, batu kerikil tu, dia telah lara. Naknya tumpuan tu dia kena sepenuhnya lah. Jadi kena berhati-hati. Kalau hak nera tak tahu. Masa tu imam baca, tu imam start khutbah dia pun baca nak tidur lalu. Tu tak boleh. Sebab tu Nabi SAW suruh kita pindah tempat. Pindah tempat pergi tempat lain. Dengan harapan supaya segar sikit lepas tu lah. Enggak khutbah ni sebentar ya, bukan lama. Lon ni hak lama. Pernah tak khutbah 26 muka surat? Ana pernah. Orang kata apa ni kena ni. Kita rekah-rekah awak jadi tak apa 10.
Buai banyak khutbah tu. Ada gitu. Dah lalu tu. Siapa anak kata, ni kalau baca ni, ni dah habis ni. Oh, khutbah di Kedah ni sedap, masjid besar dia ni. Baik aku bahasa Kedah. Tu imam dia gitar attack. Allah anak kata lagu ni hok molek je. Kita tak nera. Sebabnya ada beberapa kalimah kita tak faham. Gua lepas tu anak wicang masjid anak kata nanti dia. Saat ni ada aku tak faham. Kita puwi pun dia tak faham. Akak tanya gitu. Apa maksud nusuk? Nusuk tu bersembunyi. Kata imam Syekh nusuk dalam gua. Akak tanya, tak faham apa maksud nusuk. Tak ada tasdik pun dia sebut nusuk. Kita pun tak teringat. Anak-anak ayat ni memang segar. Dia bawa sekeping kertas kecil saiz 35 tu ya. Tu tangan. Poin aja. Lepas tu dia pun royak. Royak gini. Orang segar lagi. Tu sebenarnya. Tu apa yang khutbah. Bukan baca khutbah. Tu molek. Dia sepatut main ni kena beri poin gitu. Jangan lari pada poin ni. Kalau nak jagalah. Tak payah duk rasa senapak sebab baca. Kan tidak menarik ya. Lepas tu baca pula tak ikut makhraj. Tak ikut tepat wakah. Muka baca. Tak kena. Tidak menarik. Tu makna lari dah tu sikit tu daripada sifat khutbah tu. Kena jaga tu. Sebab tu guru saya dulu. Guru saya lah. Dia pesan habis ngaji daurah. Entah kena jaga. Tak usah baca khutbah. Entah berkhutbah. Kecek bahasa kita. Muka kita nak ayat kau Kelantan kan. Lepas tu orang luar mari dengar. Ya apa? Kukuk mana pun. Tak usah lah dia kata. Dia memang kata. Dia tak beri. Sebab sifat khutbah tu gitu. Tak usah. Tapi tak kurang lah. Baik. Kita pergi pada tajuk seterusnya. Man lam yasma'il khutbah. Orang yang tidak dengar khutbah. Ini berkait dengan orang yang tak dengar khutbah pula. Imam Syafi'i berkata, sesiapa yang tidak mendengarkan khutbah, dia tak dengar khutbah, maka saya lebih menyukai agar dia diam. Kalau dia tak dengar, baik dia tak sekecek. Kalau diberi dua lah. Maknanya, kalau seseorang itu tidak dengar khutbah, saya lebih suka kalau dia diam. Sebagaimana aku menyukai hal serupa bagi orang yang dapat mendengar khutbah. Maksudnya ke dia? Kalau orang dengar khutbah, mana dia tak boleh kecek. Kena dengar. Sebab tu kalau kita perhati, fasma'u, tadi sebut fasma'u, ada Quran fastami'u, mana dengar, wa'al situ, dengar beserta dengan tak kecek. Dua serentak kena berlaku. Tapi dalam kisah ni, kalau seorang itu tak dengar, dia jangan kecek. Lebih baik daripada tak dengar, lepas tu kecek. Mana kalau dia tak dengar, dasar kecek pula, dua-dua dia langgar tu. Dua-dua dia langgar. Sebagaimana aku suka seseorang itu kalau dia buat dua-dua, dengar dan tak kecek, tidak bercakap. Apabila dia tidak mendengar khutbah sedikit pun, maka saya tidak memandang makruh jika dia membaca Al-Quran untuk dirinya sendiri dan berzikir dengan menyebut nama Allah SWT. Dan hendaknya dia tidak berbicara dengan manusia. Nak ayatnya kalau dia tak dengar khutbah, baik dia baca Quran. Baca Quran asal gitu untuk dirinya sendiri dan berzikir dengan menyebut nama Allah. Dan hendaklah dia tidak berbicara dengan manusia. Ni dalam kih-kih. Setengah ulama kata kalau kih-kih orang jenis lingua tak perengai lah. Lingua tak perengai kan? Ya? Speka mungkin mampu. Speka bermasalah ke tak dengar. Dia ada berlaku. Ana pernah kena di Mekah tu. Ada sekali berlaku. Ana pun duduk di kawasan bawah lah, dia bawah. Tak dengar. Ana buat lagu. Pada waktu tak boleh kecek juga waktu tu. Balik dia baca Quran, zikir. Tu. Ataupun telinga dia tak dengar, dengar kadar suara yang bunyi di kita kata di pembesar suara tu, bagi dia tak cukup lagi. Padahal kau derah dah tu. Orang-orang lagu ni maknanya kalau dia baca Quran, dia berzikir sebut nama Allah Taala, hak tu lebih baik. Jangan dia bercakap dengan orang. Jangan dia bercakap. Yang mana hak Imam Syafi'i sebut ni sebenarnya bukan kisah orang pekak ni. Orang biasa kalau nak banding. Tapi kukuk mana pun nak kira kalau dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya tak kira sebagai yang mencukupkan bilangan tu kalau tak dengar tu. Tapi nak ayatnya baik baca Quran. Dah tak dengar. Nak ayatnya kecek tak boleh kok mana pun. Tu. Baik.
Apabila seseorang yang dapat mendengar khutbah mengerjakan seperti yang tersebut di atas, maka dia tidak harus mengulangi salatnya. Namun apabila dia diam dan memperhatikan khutbah, maka hal itu lebih baik. Mana pun kalau dia baca Quran, dia berzikir di khutbah, dia tak perlu iadah dah. Bahkan sebenarnya kalau dia kecek pun dia tak perlu ledah semai. Cumanya dia tu tidak boleh dikira sebagai yang mencukupkan bilangan jemaah tu. So, yang keduanya tentu dah solat jemaah dia tu jadi kurang benar tu pahala tu. Ada setengah-setengah pendapat ulama Zahiri kata tak sah dah khutbah. Tak sah dah khutbah. Dan mazhab Syafi'i tidak begitulah. Naknya berat. Patut lagu mana kita tu ramai dia teruk sungguh masyarakat kita ni. Setengah tu tak baik masjid dak tamu tu duk ala kereta, pasal kong ala kereta. Nak tunggu orang semaya. Macam-macam ada berlaku tu. No, jadi benda-benda gitu tidak. Maknanya tidak terdidik sungguh masyarakat kita. Hak jenis-jenis lagu ni bagi ana lah kita kena ambil pendekatan Sayyidina Uthman. Mana bukan sekadar wakil betul sah. Wakil ni kepada hak ni. Hak duduk luar masjid, hak duduk bawah atas motor. Kalau kapung ni dak, Allah. Berat benar ni hak ni. Ya? Tu email tak kerja. Nyanyi aku tu email. Kena tu email tak mau. Dia sepatutnya dia kena buat lah. Moga ahli jatuh kuasa ada ke. Apa duk takut ke orang ni? Nah. Sepatutnya sebab Sayyidina Uthman ni. Padahal Sayyidina Uthman ni lembut. Lembut benar Sayyidina Uthman. Tapi dalam bab ni tu. Dia tahu wakil. Bila isyarat daripada wakil tu suruh semaya baru dia akad takbir. Mana betul dah sah. Dia sebenarnya saya setuju. Mana kalau ada muzakkir pergi peringat kau duduk atas motor naik atas masjid ataupun duduk lesah. Ni duduk situ duduk buah apa tu? Kena ada muzakkir. Yalah imam lah dia kena latih lah. Biasanya imam dia pengurusi masjid biasanya. Dalam mesyuarat kena jadikan agenda tu. Kalau tidak rugilah. Dia gini dalam kitab ni ringkas. Kalau kita baca setengah-setengah kitab dia kata perkara-perkara gini ni boleh jadi penyebab juga seorang itu jadi keras hati. Dah sentiasa dia isu dianya kena ingat sini dia tidak sebutlah. Dia kitab lain lah. Dia bukan sekadar tidak berkualiti, dia berdosa. Dia berdosa perbuatan tu. Mengabaikan khutbah ni termasuk dalam perbuatan dosa. Bukan main-main. Supaya orang buat bid'ah lah. Orang buat bid'ah ni dia berdosa. Orang melakukan bid'ah ni dia berdosa. Bukan sekadar dia menyalahi begitu saja, tidak. Dia berdosa. Tak dosa, bukan dosa kecil tu. Tu. Dia perlu didedahkan begitu. Baik, kita pergi seterusnya. Sebab kalau dalam kitab ni dia asal dia pun kalau Rifat Fauzi ni dia adalah beberapa tambahan. Misalnya di sini ni anda ambil contoh lain lah yang tidak disebut dalam mukhtasar ini. Imam Syafi'i kata ni mengikut riwayat daripada Ibrahim. Dia kata mana seseorang yang tak dengar khutbah, padahal imam baca khutbah dia tak dengar. Kata Ibrahim, asa alla yadurrah. Harap-harapnya tidak memudaratkanlah jemaah dia. Cuba perhati molek bahasa dia. Ni Imam Syafi'i dia meriwayatkan bahawa Ibrahim ni biasa Ibrahim An-Nakhai lah. Dia kata ada orang tanya Ibrahim An-Nakhai, lagu mana ni orang imam baca khutbah dia tak dengar. Duk main, duk buah. Lagu mana? Ibrahim An-Nakhai jawabnya mudah. Harap-harap tidak merosakkan jemaah dia. Maknanya bagi dia kira-kiranya sangat dekat dah berlaku kerosakan kepada jemaah dia. Harap-harap tidak rosak. Gitu. Tu maknanya implikasi tu berat tu. Harap-harap tidak rosak lah. Tu kata-kata Ibrahim An-Nakhai. Tu hak dalam kitab asal lah. Dari kitab asal sebelum direngkaskan. Sebab tu Imam Syafi'i kata tak perlu lah. Jadi tak perlu buat 4 rakaat. Kena ingat ada juga ulama kata siapa tak dengar khutbah dia kena buat 4 rakaat. Mana kena jadi zuhur dia, tak jadi jumaat. Ada. Cuma dalam mazhab Syafi'i tidak gitulah. Sebab tu saya pandai berat bab ni Kalau kita perhati lebih detail lah dalam riwayat-riwayat akan datang pun kita akan jumpa juga dalam Nasa'i. Berat ni masalah.
Tapi tidak dipandai berat. Ki jahil lah, ki jahil. Mana kena ada pihak pengurusan masjid kena mai peranan. Kena mai peranan. Baik, seterusnya kita pergi. Seseorang yang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya pada hari Jumaat. Ar-rajul yuqimur rajul min majlisi yaumal Jumaah. Ana terjemah lain sikit berdasar pada ta'arah dia. Seseorang yang bukan dia suruh, dia minta, dia letak seseorang di tempat dia berdiri pada tempat duduk dia pada hari Jumaat. Mana dia wiruan. Ana duduk sini, tiba-tiba tengok ada orang duduk caca. Kita pun suruh dia mari duduk tempat kita. Maka jadi sepit lah kita ya. Dia tu tajuk dia. Dia panggil apa? Kita bertoleransi di sini. Cuba kita perhati. Imam Syafi'i berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu." Tu. Ini ayat Al-Mujadilah, ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dikatakan kepadamu tafassahu fil ma, berilah ruang, berkorbanlah sedikit untuk kamu beri ruang kepada orang lain dalam majlis kamu. Fassahu, berilah ruang itu. Korban, biarlah sepit sedikit pun, bagi ruang. Pasti Allah akan melapangkan kamu. Allah akan memberi kelapangan kepada kamu. Itu kebaikan dia, fadilat dia. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah kamu. Maknanya kita bagi ruang. Kadang-kadang ada orang mari lewat. Kadang-kadang boleh jadi kerana ramai sangat tempat sepit. Biarlah kita, orang panggil apa? Lah senapah, biar sepit. Tak apa. Boleh pahala. Allah akan memberi kelapangan kepada kamu. Ni dia panggil adab, salah satu adab salat agama dia panggil tafassahu fil majalis. Di sini. Setelah Imam Syafi'i kemukakan nas daripada Al-Quran ni, maka dia pun kata, dia bawa satu riwayat pula. Riwayat ni daripada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, dia kata Rasulullah bersabda, la yuqimanna ar-rajul min majlisih thumma yukhlifuhu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Janganlah seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu dia menggantikannya, akan tetapi berlapang serta berluaslah. Maknanya, maksudnya apa dia? La yuqimanna ar-rajul min majlisih thumma yukhlifuhu. Jangan seseorang menyuruh orang lain berdiri di tempat duduknya, dia pun undur ke belakang. Tu terjemah asal dia. Akan tetapi berlapang serta berluas. Dia gini maksudnya. Hak ni sebenarnya dia terjemah tu ada masalah sikit tu. Dia gini. Memanglah kalau dalam kita pun ulama bincang. Dalam Nasa'i dulu kita bincang dah. Boleh ke tidak kita buat begini sebelum kita nak bincang ni? Boleh ke tidak kita buat begini? Okey, ana duduk dalam satu majlis. Seorang itu duduk dalam satu dalam sah lah. Lepas tu dia suruh orang lain mari duduk tempat dia, dia undur ke belakang. Boleh tak boleh? Tidak dikira beradab gitu. Hak naknya kita bui, biar orang mari duduk tepi kita lah. Itu satu. Selagi dia tengok kosong depan, dia suruh orang lain duduk, dia tak masuk. Hak tu ulama kata tidak beradab juga. Sebabnya dalam kes tu tidak dikira baik kita mempersilakan orang lain, kita kena masuk. Sebab sah depan tu lebih utama daripada sah belakang. Kenapa kita tak siap ambil kelebihan nak pergi ke orang tu? Kecuali orang itu masuk dulu. Tak apa. Ini maksudnya kita mempersilakan orang lain. Padahal kalau kita pergi boleh. Tak boleh. Itu beradab tak bertempat dikira. Kita nampak ada ruang kosong depan. Kita lah maksudnya apa duk suruh orang. Kadang-kadang 2-3 kali Allah tangan tak ada orang masuk. Kan berlaku gitu. Kecuali waktu email tak usah terbaik lah. Kita tengok kosong depan tu email pakai Allah tanya. Lagi ada. Hak tu email tu biarlah, hak tu tak seruak gitu. Ni hak tepat kosong. Baik, hak ni sebenarnya kalau tengok pada teks Arab ni lah. Mana janganlah seseorang dia menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya lalu semua yukhlifu ni boleh juga begini dia suruh orang mari duduk, lepas tu dia pergi duduk tempat tu. Maknanya menyakitkan hati lah tu. Itu maksud dia nya. Yuqimanna tu maknanya dia suruh orang duduk tempat dia buka, lepas tu
dia pun macam wak nganyi, tak boleh gitu. Sebab tu Nabi kata di hujung tu, walakin tafassahu wa tawassa'u. Yukhlifu tu maknanya dia menggantikannya. Cumanya kalimah akhlafa yukhlifu tu daripada kalimah ikhlafa tu maknanya menggantikan tempat tu. Dia yuqimanar rajul. Dan seorang dia suruh orang lain masuk. Tiba-tiba bila berdiri tu maknanya dia buka pula kaki dia boleh jadi orang lain nak masuk tak boleh. Tak boleh buat gitu. Tafassahu, buka ruang tu. Wa tawassa'u, peluah biar dia boleh masuk. Ni suruh orang masuk tapi dia tak bagi ruang. Tu. Itu maksud dia di sini. Sebab tu dia buat nombor 1 pun dia buat bawah ni kalau tengok ni lah. Ni termasuk dalam kitabul adab. Dah kita suruh orang masuk, bagilah ruang molek. Selekeh. Dia tak enjak pun. Itu maksud dia. Sebab tu di sini dalam Musnad Imam Syafi'i dia kitabul adab. Jangan buat gitu. Janganlah seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduk dia, lalu dia pergi duduk situ. Dia ganti. Tetapi boleh jadi. Nampak lama dia kata lah hati petak nampak tu. Nampak tak si. No. Iyalah, tapi kukuk mana kita bukalah takut jadi masalah pula. Tegal pula seperti jadi. Itu maksud dia nya. Sebabnya kalau dalam fiqh dia duduk hasan ni lah kena ingat kita suruh orang duduk, kita pergi ke belakang. Tak boleh pahala gitu. Ataupun depan ada kita suruh lain. Sepatut kita lagi. Tak perlu beradab. Orang tak panggil beradab. Adab tak bertempat tu. Ya? Tu hal lain. Ada bila dalam keadaan yang kita kata emergency tu, dia tak kira ni dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa. Tu. Dia kalau dalam keadaan tidak normal ni, dia lintas sah ke depan orang pun tak apa, tak ada masalah. Dia tak ambil kira dalam keadaan emergency tu. Dalam keadaan emergency tak kira. Anak pun ada beberapa kali berlaku ni di Masjid London. Moga tu lah. Sebab tu dia kena itu masalah nak rakyat lagu mana tahu. Habis atas kapek ni. Basuh lana lepas tu. Dah kita sakit perut, jangan duduk depan. Dah berasa dah sakit perut. Kalau berasa dia kena duduk ejah lalu. Nak duduk sah depan. Tidak gitu ya, jadi gitu tu. Basuh tidak anak basuhnya. Engkau tu email tak boleh basuh, kena tu siap. Kena bagi jaga tapi gak susah lah. Tidak. Tu anak-anak tu ada berlaku dia tu dah. Tu ya kita pun dalam kuliah benda-benda gini kita bagi nasihat secara umum. Kalau kita rasa tak sihat, kita ambil. Kalau nak mari juga kita rasa boleh mari, kena duduk di tempat yang mudah kita nak keluar. Sebab tu kena duduk ke tandah ke pun dia. Sebab tu setengah masjid dia buat beberapa tandah. Belakang, ke tepi pun ada untuk mudah. Tapi kita ni kena tahu keadaan diri kita. Dia bila berlari tu tubik itu. Gak anak tak tahu. Mau kita ada lebih. Gak ada lah dia punya AJK kita tu pemuda sak. Lagu mana ni ustaz ni? Ada berok dalam masjid ni. Kata tak ada apa dah lah. Susah mari cuma. Terpaksa buat gitu. Mungkin kita ada sedia di high school yang besar tu. Wah ikat. Tak ada ni pakai buai dulu, pakai spray dulu sui bang. Orang nak main nak basuh nak mana. Lepas tu bik lakon susah kerja. Benda-benda gitu. Sebab tu kalau kita perhatikan dalam fiqh ni, mana dia kena ambil kira selalu benda. Kita tahu keadaan kita tu lah. Tak usah tebal lah. Cuma buruknya yang terbagi masjid. Dia bagi tak time kau tu. Tu kena dah. Daripada situlah kita kena fikir. Kena fikirlah. Baik, seterusnya. Imam Syafi'i berkata lagi, diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ni riwayat daripada Ibnu Umar pula. Ia berkata bahawa Rasulullah tu bawah tu saya memandang makruh apabila seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, baik ia sebagai imam atau makmum. Kemudian dia duduk di tempat orang itu. Namun hendaknya dia menyuruh berlapan-lapan dalam majlis. Tadilah saya sebut tadi. Dia suruh orang duduk, dia hidup belakang orang itu. Mana dia nak ambil yang tidak afdal, tu tak boleh juga. Semua juga depan. Dah ada kita, gimana perlu suruh orang lain? Itu maksud. Dia ada 3 tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh. Sama ada kita berkorban tempat kita. Hak tak bolehnya, tak boleh. Marilah.
moga-moga kawan tu ustaz ke kita tidak ustaz. Ustaz mari duduk depan. Tak payah gitu situ. Dah ustaz mari lewat duduk belakang. Biasa kayak gitu dah. Ana biasa gitu moga kita pun kuliah kan. Kita pergi tu nusuk dah tu. Kita mari lewat sikit. Panggil. Ada satu kita ana sebut dalam kuliah. Dia suruh kawan tunduk. Nak beri ruang kepada kita dah. Memang tempat tu tempat dia buat dah untuk pengkuliah, tapi dah kita mari lewat. Undur kawan tu. Anak pun tolak mula kau. Tak apalah, saya duduk belakang. Ni masjid besar kot ni. Benda-benda gitulah. Jadi dia gini kalau kita tengok dalam kitab. Misalnya ada satu kitab tu yang telah dibuat khusus tajuk. Dia bincang dalam konteks mazhab Syafi'i sahaja, boleh ke tidak? Budak ni bukan orang tua. Budak yang telah mumayyiz, dia duduk sah depan. Kita mari lewat, kita nak tarik dia tak boleh. Setelah dia duduk dalam sah dah, tak boleh nak tarik dia. Mazhab Syafi'i tu tak boleh. Apakah lagi kalau semayad dah? Tu bahkan tak silap anak Khatib Syarbini, tak silap anak kena cek semula lah. Dia kata kalau tarik budak semayad berdosa tu. Kalau semayad boleh tengoklah dalam manhaj fiqh manhaji tu. Anda pun tak ingat, boleh tengok semula. Tapi anda baca tu lama dah ni. Maknanya nak ayatnya sah kanak-kanak ni boleh bersama sah dewasa. Dan mazhab Syafi'i pun syaratnya dia tu sudah mumayyiz lah. Dengar apa ni, kita sudah boleh beza cemar, cuci, tu najis, tak setuh dah, tu mumayyiz. Tak cukup umur, pasti dah tak cukup umur bila kata mumayyiz ni. Gitulah. Baik, seterusnya cuba kita tengok lagi. Saya ambil sedikit lagi. Jadi pada pandangan Imam Syafi'i, perbuatan tu kira dosa kecil, makruh. Dosa kecil lah. Sepatutnya hak yang diajar oleh agamanya, kita berkorban tempat kita. Bukan kita pergi ambil tempat dia, so dia mari duduk tempat kita. Lepas tu ataupun kita suruh orang tu pergi depan, sepatut kita pergi depan. Tak kena berlaku tu. Tu. Jadi perbuatan tu makruh. Bahkan Imam Syafi'i kata lagi, saya memandang makruh apabila seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya pada solat Jumaat, lalu orang lain duduk pada tempat. Namun saya melihat tidak mengapa apabila seseorang mengambil tempat duduk untuk orang lain, kerana hal itu berbuat amal bagi yang duduk. Apa dia pula maksud dia ni no? Tengok Arab ni lah. Dia gini tadi kita jelas dah bahawa janganlah kita suruh orang lain duduk tempat kita. Maknanya sah di hadapan lah. Kita pun duduk tempat dia, dia sah belakang. Tak kena tu lagu tu. Bukan main-main. Nak beradab tu bukan lagu tu cara dia. Hak ni pula ni, saya memandang makruh apabila seorang suruh orang lain duduk. Orang lain berdiri dari tempat duduknya pada salat Jumaat, lalu orang lain duduk pada tempat duduk padanya. Namun saya melihat tidak mengapa bila ada seorang mengambil tempat duduk untuk orang lain, kerana hal itu berbuat amal bagi yang duduk. Maksudnya begini, dia nak ceritanya begini. Baik, tadi saya telah sebut dah beberapa perkara hak tak boleh tadi. Kita duduk, misalnya kita duduk sah yang ketika, tiba-tiba kita suruh orang duduk sah keempat tu, mari duduk tempat kita, kita pergi undur ke belakang. Sedangkan kalau mengikut tertib sah dari segi keutamaan, hak paling dekat dengan imam tu hak paling afdal. Semakin dekat semakin afdal. Tiba-tiba kita nak ambil yang mafdul, kita beri pada afdal pada orang. Hak belakang tu kira mafdul lah, kurang lebih. Hak lebih ni tempat ni sebab lebih dekat. Tak boleh buat gitu. Ataupun kita ada peluang nak pergi kepada yang afdal, kita tak pergi, suruh orang lain pergi. Tak kena juga. Hak ni pulaknya, hak ni dia suruh orang lain berdiri dari tempat duduknya pada salat Jumaat, lalu orang lain duduk. Dia suruh orang lain pula pergi duduk situ. Itu maksud dia nya. Namun saya melihat tidak mengapa apabila ada seorang mengambil tempat duduk untuk orang lain, kerana hal itu berbuat amal bagi yang duduk. Maknanya dia ambil tempat orang lain ni, maksudnya dia gini kena ingat dia kaedah dia. Maknanya kita misalnya saya duduk di sah ketiga, tiba-tiba orang lain pergi ke sah depan. Tempat dia ni mana orang lain mari duduk. Hak tu tak ada masalah, hak tu moleknya. Tak perlu kita buat arah hak tu. Hak tu boleh. Hak tu tak ada masalah. Ataupun dia suruh orang lain duduk tempat tu, bila kebiasa kan, bila depan ada kosong, kawan tu pergi. Jadi kosong tepi kita ni. Jadi kita pun suruh mari duduk. Tiba-tiba orang lain mari duduk. Bukan orang yang kita suruh, tak jadi masalah. Sebab hak kita suruh tu sebagai mempersilakan saja. Sebab dia bukan hak kita tempat tu. Apa ada maksud?
Saya duduk sini. Tiba-tiba tempat saya tepi tu kosong. Sebab apa kosong? Sebab orang ni dia gidep Kita pun kata naik lah. Kita suruh orang tu naik. Tiba-tiba orang naik bagi duduk. Tak apa tu. Tidak ada masalah gitu. Naknya biar penuh. Dia gini Dia gini. Kalau dalam misalnya dalam Sunan Nasa'i pun ada jumpa dah. Dia tak asalnya dia ada istilah. Dalam sah ni orang panggil istilah tepat orang. Bagaimana tempat duduk tu orang panggil jadi tempat orang kita tak boleh masuk. Misalnya contoh anda duduk, tiba-tiba sakit perut. Anda pun tak piyah tanda. Tu mungkin ulama kata tak boleh. Sebab dia tanda. Asal dia duduk dah. Tak boleh ambil tu. Tu. Tapi hak ni tadi tak ada siapa-siapa. Ana suruh kau tu mari duduk. Ni bukan tanah ana tapi ni. Siapa-siapa boleh duduk. Kita suruh orang lain mari duduk. Orang lain yang mari duduk. Tak ada masalah tu. Tak ada masalah tu. Jadi kena ingat tu sebab di Mekah Timur sampai balah nak gocah. Mekah dia letak kursi sana tu. Bila dia nak isi dia pun buka kursi letak situ. Ada lagi duduk. Tengok kursinya esok tepi dinding. Tu tak boleh sebab tu Nabi tak takut jadi balah gitu. Dia tempat ramah kan jadi orang nak guna tempat tu. Mungkin dia duduk ala sah dah. Cuma dia tiba-tiba berasa nak pergi bilik air ataupun terbakar dengan tiba-tiba lagi tak ada tempat dia. Makna hak tu dibenar dalam syarat. Tu. Ya. Kosong dah start mula semaya dah. Tapi kosong dia masuk lewat kan. Kena masuk kaki tu atau biar kosong gitu dah. Tak boleh stop dah. Dia kosong tu kosong asal. Kau saat ni tidak kosong asal. Ni kalau ya. Dia booking Dia booking dah. Lepas tu dia tinggal dia hanya tak pasti istilah booking ni macam mana. Dia sebab tadi dia tidak booking. Tepoh ke booking waktu lah tu. Mana ada istilah booking tepoh tu hak tadi dia bukan booking. Moga dia duduk dah situ. Anak dia awal tak bel lagi. Duduk tengah itu ni wasa nak kecil bila kita tanda dengan piyah tak piyah situ dah. Kita pergi mana? Tempat tu. Cumanya ada khilaf lah. Hak tu sebelum semaya kalau dia semaya dia kena penuh ada juga yang kata begitu. Kena buat pihak tu tak lain lah. Tu ada pula perbincangan. Tapi nak ayatnya ada juga jenis sistem tak boleh duduk pada hak orang dalam keadaan tadi. Kalau dah maya masa tak maya lagi lah. Tak maya lagi tu. Memang ada bincang dalam fiqh. Misalnya kita kata kalau kita pergi ambil uduk dan mari orang tak bayar pun lagi. Tak boleh ambil. Bila kita tengok ni ada pihak di mana ada orang tanda tu tidak booking dia tak pergi awal-awal lagi. Hak booking tu jadi masalah musim PKP baru ni tu. Kan tak? Dia masuk nama kan? Jadi bila dia masuk nama, lepas tu dia pergi plot kupon, dia pergi lewat. Mungkin dia ada dah kupon. Berlaku 2 kali jemaah, balas regel. Dia mau ni mari lewat pun, orang duduk beratur nak tunggu ada kosong. Memang ada kosong pun. Jadi tak boleh nak pergi sebab hak booking tak hari. Tiba-tiba dia mari dekat nak jemaah dia mari. Timur masalah. Dia mari lewat boleh. Pada kawan ni. Jadi dia masuk nama awal-awal lagi. Selepas tu tak praktikal cara tu. Akhir sekali siapa dia mari dulu dia boleh. Gitu. Awal. Dia timbulnya masalah di tengah misalnya kata di Shah Halal di Kuala Lumpur tu orang khijau kan hari Jumaat dia khijau. Jadi pokok khijau ni sengaja dilewat tak apa kita lewat muka tempat kita ada dah. Dia ada nombor tu. Anda dulu memang ada nombor. Okey Ustaz Ding nak mari Jumaat ke minggu ni tanya. Dia telefon Anda kata okey Ustaz dia ambil nombor ni dah. Kita pergi tu kena duduk nombor kita. Orang tak kosong kalau kita tak pergi. Jadi kalau kita pergi lewat orang nak bayar pun tunjuk dalam telefon. Dia ada aplikasi dia tunjuk. Bila berlaku gitu balah. Kena 2-3 kali lepas tu siapa cepat dia dapat. Tu mudah. Tu jenis booking. Hak tadi dia tidak booking. Ni booking belum bayar lagi. Booking belum bayar tu jadi tak boleh. Tu parut lagi tu. Tulis nama siap jadi. Tapi kalau untuk semaya tarawih kita sini. Tarawih sini. Ya ke? Dia tak depan kan? Jadi letak awal-awal. Dia awal lagi saing dia semua debu. Tak boleh. Dia gini, dia timbul di Masjid Haram musim 10 akhir Ramadan. Dia ada tengah-tengah masjid tu memang waktu dia memang dia booking lah. Waktu jadi balah. Yang anda tahunya sistem booking ni, anda tahu daripada mutawihnya sistem booking ni dia bayar kepada masjid. Waktu demokratik tu boleh ke masjid tu tak boleh masjid buat kerja lagu tu.
Dia booking tu sebulan. Dia bayar tu. Tu tak boleh tu gagal jadi isu tu. Jadi isu di masjid ni berlaku ni. Di Masjid Haram berlaku. Masjid Madinah hanya tak berlaku. Anda tahulah. Tu masalah. Wallahu alam lah. Ni mengikut sebab gini bila anda pergi tu diberitahu pada ni orang booking dah. Booking dah. Dia letak dia punya sejadah dia boleh lipat jadi pak nyana belakang ni. Rupanya sebulan dia booking. Dan katanya memang dia bayar ke masjid. Jadi satu pendapat teh ni pendapat teh sana pun ada juga. Tak boleh gitu, tak kena lagu tu. Bukan lagu tu cara dia. Jadi tak kena lagu tu. Gitulah. Imam Syafi'i berkata diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Idza qama ahadukum min majlis yaumil jum'ah, thumma raja'a ilayhi fa huwa ahqqu biha." Ni. Hak sini lah. Duduk sini. Bila seseorang kamu berdiri dari tempat duduknya pada hari Jumaat, mana dia duduk dah situnya. Dia pergi awal dah. Lalu dia kembali kepadanya, maka dia lebih berhak terhadap tempat itu. Saat dia pergi nak ambil wudu. Sebab tu anak kadang-kadang anak buat gini. Anak tak payah ke kata abang tu tengok dah terpaksa nak pergi ambil nak pergi bilik air. Dia lebih berhak tu tempat tu untuk dia duduk pula. Sebab ni bukan booking ni. Dia duduk dah. Ni dia lebih berhak. Gitu ya. Jadi makna kena berhati-hatilah. Tapi setengah-setengah orang tu dah ni ada berlaku di masjid Telipuk ada berlaku. Biar sebut agak-agak tak dengar. Dia gini cerita dia nya. Ana pun tak tahu dia ni kira-kiranya datuk lah. Ana pergi duduk. Memang tak ada orang pun kita pergi duduk lah. Ada mari Tuhan dia kata tempat tu tempat datuk tu dah. Kata ni pun datuk juga. Kita gorang dengan dia. Orang kata tak salah ustaz dia kata gagal tu masalah sikit dia tu. Ana pun kesat tapi dia macam dia ke macam tempat dia tu. Tak kena gitu cuma kita malah duk balas. Ni macam mana? Saya kata ni pun datuk juga tu ni. Cuma datuk deng cuma malah ayat kau orang. Allah hadir masjid ni kita kena ingat masjid ni. Mati dah kawan tu ya. Mati dah. Tak apalah. Tak kena tu cara tu. Hak Nabi kata ni hak dia duduk dah maknanya dia gawar masjid. Sebab tu dia kata mim majlisi. Tempat duduk dia dah. Kemudian dia kembali semula. Maknanya dia tubik tadi kerana perkara-perkara tertentu lah. Misalnya ambil wudu. Fahuwa haqq. Dia lebih berhak nak banding orang lain. Tapi kena tanda lah. Kena ayat tak piyah ke. Gitu. Ni seterusnya tajuk ihtiba. Al-ihtiba fil masjid yaumal jum'ah wal imam alal mimbar. Duduk secara ihtiba pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah. Apa dia ihtiba? Dalam sa'i pun kita bincang dah ni ihtiba ni. Dia buat sini. Ihtiba lah duduk dengan tengok bahasa Indonesia tu. Parok bahasa dia tu. Duduk dengan kita nak sebut masalah bahasa kita kan. Bahasa dia okey. Dia kata pantat tu menyentuh tanah. Dubur ni maknanya punggung tu. Menyentuh tanah. Lalu kedua betis ditegakkan seraya diikat dengan kain atau dipeluk dengan tangan. Wallahu alam. Dia gini. Orang panggil dia apa? Ni hak dia pasal dia akak lutut tinggi dia pegang. Ataupun kalau dulu dia ikat dengan kain sebar tu. Dia ikat. Relax dia supaya dia nyanda. Bapa Nabi tahu itu. Takut nampak kemaluan tu. Nampak tak molek. Mana kalau dia pakai seluar agak ketat sikit nampak bentuk dia punya kemaluan dia. Hak tu tak comel. Mana Islam dia ambil kira munasabah ke tak munasabah tu. Ataupun kalau dia tak ikat pun dia buat gitu. Punggung ni rapat. Maknanya tapak kaki tu duduk latar lah. Cuma lutut ni tinggi. Jadi kalau dalam Sunan Nasa'i dia kata paha ni hampir menyentuh perut. Jadi orang panggil bahasa Kelantan duduk gitu. Jenis paut. Tengoklah paut lutut perut. Paut lutut duduk gitu. Tak boleh gitu. Ihtiba dia panggil. Sama ada dia ikat dengan kain ataupun dia peluk dengan tangan dia. Sini dia tak buat lah. Cuma kalau dalam Sunan Nasa'i tu huraian dari segi lurahnya mana paha dia ni akan rapat. Kalau tak rapat pun dekat dengan perut dia. Itu dia panggil ihtiba. Hak tu kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat tu. Okay, ada apa-apa persoalan ke? Ya, sila. Ihtiba ni saya rasa orang Pakistan ambil. Memang. Dia begini sebenarnya. Hak setahu anaknya
Hadis tu umum, yang untuk semua orang, bukan untuk satu mazhab. Sebenarnya. Cuma masalah jahaya kita pada waktu itu. Kalau kapung kan ada gitu. Nabi tak say gitu. Cumanya begini. Cumanya setengah ulama dia kata Nabi buat gitu bukan semata-mata ihtibak tu tak boleh. Ini dia merujuk kepada keadaan orang dia ketika dia berpakaian tu. Seperti kita misalnya kalau pakai kain pelakak jangan tu bang buat gitu. Buat nanya kepada orang yang duduk depan ke paling-paling jadi paling acak lah kalau itu. Ni kalau kita kata contoh kali India misalnya, dia pakai seluar, adalah seluar tu besar, kurtah dia tu. Patut ada pula nutup depan tu. Langsung tak nampak. Tu mungkinlah sebab dia ulama dia faham gini. Hak tu dengan maksud supaya tidak terdedah aurat tu. Itu ilat dia. Mana kalau boleh jaga tu tak apa. Tapi ada setengah ulama tak usah kira gitu, kita kira zahir Nabi tak wi gitu. Dia satu isu lagi timbulnya, setengah-setengah orang dia tapi hak ni ulama kata tak kira lah bagi orang bermasalah. Setengah orang tu dia tak boleh duduk gitu. Kalau dia buat gitu lagi selesa. Hak tu bab lain. Kan ada ke setengah orang dia buat gitu tu dia lebih selesa. Tak apa. Sebab tu kalau kita nak mengambil kira tujuan macam dia panggil maqasid larangan itu tak sewi nampak aurat. Bukan ihtibak saja, ada lagi lain selepas ni. Bukan ihtibak saja. Hak jadi kira kedudukan yang menyebabkan mudah ternampak terdedah aurat tu. Sama ada jelas nampak aurat ataupun nampak bentuk aurat itu. Hak tu tak boleh. Jadi makna hak tu bergantung pada keadaan tu lah. Gitu. Ada setengah ulama dia lihat gitu. Contoh ginilah isbal kan tak? Mana tak boleh kita apa dia panggil labuh tu. Kena isbal ni mana kena singkat kan. Hak tu khilaf juga ulama tu. Zaman sahabat lagi. Saya Umar kata saya ni saya tak selesa kalau pakai sikat, dia suka labuh. Tapi bukan khoyalak, bukan kerana sombong. Nabi kata tak apa. Jadi sebab tu. Gitulah jadi khilaf ulama tu salah satunya kerana sebab tu, perbincangan tentang sebab. Jadi kita berhenti setakat tu lah. Boleh ke ada lagi? Kita berhenti setakat tu. Sambung minggu depan lah kalau ada soalan. InsyaAllah. Rasa setakat tu lah dulu.